لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya bagi kamu, yakni bagi manusia, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu contoh tauladan yang terbaik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah akan menjadikan baginda sebagai contoh, bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan di hari akhirat akan menjadikan baginda sebagai contoh, dan orang-orang yang mengingati Allah akan menjadikan baginda sebagai contoh dan tauladan. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadil, pengurusi program kita malam ni, pengurusi seseluruh Lijatan Kuasa Surau, khususnya muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni Allah Ta'ala pertemukan kita dalam satu majlis yang insya-Allah ringkas sahaja, dalam tempoh masa 10 minit atau lebih sedikit sahaja, yang mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan kita malam ni insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam membentuk sebuah masyarakat yang baik, dalam membentuk sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan harmoni, dalam membentuk sebuah masyarakat yang hubungannya baik antara sesama Muslim dan juga bukan Muslim, Nabi SAW telah memberikan kepada kita satu panduan, yang mana panduan ini saya rasa sangat sesuai untuk kita amalkan, tak kira di mana tempat, termasuk di kawasan kita di sebelah ni lah, di Kasar Surau Prima, Sutra Prima ni, yang mana mudah-mudahan sekiranya kita amalkan, hubungan sesama Islam dan juga sesama bukan Islam di kawasan sebelah sini, insya-Allah ia akan jadi satu hubungan yang sangat baik, seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW telah memberikan kita panduan berkaitan dengan perkara ni, dan malam ni insya-Allah saya cuba ringkaskan seringkas yang boleh. Jadi mudah-mudahan kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita. Nabi SAW ketika mana sampai di kota Madinah, waktu mula-mula sampai Madinah, ucapan pertama pemimpin agung di kota Madinah, selalunya bila seseorang dilantik menjadi pemimpin, bila seseorang tu jadi ketua, selalunya antara ucapan yang biasa kita dengar lah bila orang jadi ketua ni: tuan-tuan, saya dipilih menjadi ketua, tuan-tuan bagilah sokongan pada saya, tuan-tuan bagilah bantuan pada saya, tuan-tuan bersama-samalah dengan saya. Selalu ucapan dia, bentuk dia macam tu. Tapi Nabi SAW masa sampai kota Madinah, baginda telah mengucapkan satu ucapan yang tak ada satu pun menguntungkan diri Nabi SAW. Itu yang menarik itu. Yang mana waktu Nabi SAW mula sampai kota Madinah, ucapan pertama ni menyebabkan orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi dengar ucapan ni masuk Islam. Sebab apa? Sebab bagi dia ucapan ni tak ada satu pun menguntungkan orang yang cakap apa. Dan akhirnya Madinah menjadi kota yang sangat makmur, semuanya mengikuti Nabi SAW. Rupanya ucapan pertama tu sangat mahal. Dan saya rasa ucapan ni, kalau orang di Kuala Sutra Prima ni amalkan sesama-sama kita, insya-Allah suasana akan jadi baik. Nabi SAW ketika mula sampai, baginda mengucapkan 4 perkara yang sangat mahal. Dan perkara inilah yang disebut oleh para ulama, dia boleh menghidupkan suasana ataupun keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Baginda SAW menyatakan, apabila mula sampai kota Madinah ni, baginda menyatakan: ufshus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi SAW menyatakan ufshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, jamukan makan, wa sallul arham, hubung silaturahim, wa sallu bil lail wan nasu niyam, kamu bangun semayang malam waktu orang lain sedang tidur lena, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga sejahtera. Nah, itu terjemahan dia. Ulama mengatakan hadis yang diungkapkan oleh Nabi SAW ini adalah satu hadis yang sangat besar kedudukan dia dalam Islam. Yang mana hadis ni, kita yang hadir malam ni boleh pakai untuk family. Kita ada keluarga, boleh pakai untuk keluarga.
Macam mana nak bagi hubungan keluarga jadi baik? Kita boleh pakai dalam office. Macam mana nak bagi hubungan sesama dalam pejabat jadi baik? Macam mana nak bagi hubungan sesama dalam masyarakat jadi baik? Macam mana nak bagi orang-orang yang duduk dalam satu kumpulan komuniti ni jadi baik? Semua boleh pakai hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama Nabi sebut ufsus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam ni simbolik kepada tegur. Tegur. Jumpa orang, Assalamualaikum. Jumpa, Assalamualaikum. Jumpa, Assalamualaikum. Kita duduk di Sutra Prima, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu duduk di Sutra Prima. Jumpa, Assalamualaikum. Jumpa, Assalamualaikum. Tak kiralah kita ni orang sini ke, orang luar ke. Tapi kalau jumpa, Assalamualaikum, rupanya ucapan tersebut akan menimbulkan satu perasaan kasih dan sayang di dalam hati orang yang mendapat ucapan salam. Tengok. Kadang-kadang jumpa, tegur. Bukan sinilah, ni contoh lah. Kadang kita jumpa orang, tegur pun tak. Kadang kita jumpa orang, oi. Sedangkan salam ni, dia doa. Assalam, kesejahteraan atas kamu. Kita doakan orang supaya selamat. Awak yang senyap, nampak ke? Betul kan? Sebab kalau kata duduk di kawasan sebelah sini, kalau duduk di mana tempat pun, kalau jumpa orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau duduk dalam rumah tangga sekalipun, ada masalah ni, semua lebih berpengalaman daripada saya. Kalau ada masalah rumah tangga pun, Assalamualaikum. Rupanya salam tu akan menghilangkan satu perkara yang kita panggil bahawa kalau ada benda tajam di dalam keluarga pun dia akan hilang. Kalau ada benda tajam dalam masyarakat pun hilang. Salam. Salam ni simbol pada tegur. Itu satu. Kalaulah semua yang hadir ini boleh mengamalkan ini, insya-Allah kita akan tengok suasana harmoni akan timbul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni tambah waktu lah kan panas lah ni kan. Suasana lah agak panas. Tapi kalau jumpa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia hilang. Dia hilang. Saya, bahasa muda, saya ni orang muda. Tak tua sangat lah. Masih lagi tak sampai 40. Saya ambil contoh EPL lah. Kita tak ambil contoh ni, kita ambil contoh bola. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir malam ni, saya rasa ada yang mengikuti bola sepak. Kan dulu ada satu zaman, kita tengok perseteruan Manchester United dengan Arsenal. Kan? Sir Alex Ferguson dengan Arsene Wenger. Kita tengok mereka lawan bola berkeli panjang. Sikit keli. Mereka keli dua pasukan tapi berkeli teruk. Tapi bila zaman sekarang sudah berubah. Sekarang ni Arsenal baru duduk di atas lah ni. Tapi sekarang ni yang kita tengok yang mendominasi bola sepak lah, kalau di EPL tu lah, di English Premier League tu, kita tengok lah Manchester City dengan Liverpool. Jurgen Klopp dengan Pep Guardiola. Mereka berkeli sama-sama mereka dalam bola. Tapi kita tengok mereka boleh jumpa, boleh tegur, boleh sembang. Suasana telah berubah. Walaupun ada perseteruan, tapi perseteruan tu hanya di medan dia saja. Ya. Luar pada medan, kita bersaudara. Rupanya suasana tu dia patutnya boleh kita ubah dah tu. Dia dah sampai masa. Kita bukannya boleh kalau nak buat cara lama boleh, tapi kita akan menjadi contoh pada generasi akan datang pula. Sebab itu Islam ajak kita jumpa, bagi salam, jumpa, tak ada masalah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. InsyaAllah hubungan akan menjadi sangat harmoni. Nampak macam tak setuju, nampak ya. Okay, satu. Yang kedua, kalau kata Ustaz, selepas kami menyebarkan salam Ustaz, suasana masih lagi belum jadi baik, suasana masih tetap jadi tak elok. Nabi sebut yang kedua, wa at'imut ta'am, jamukan makan. Dalam bahasa kita hari ni, buat kenduri. Buat kenduri, belanja. Walaupun nampak simple, tapi suasana di sebenarnya akan mengeratkan hubungan sesama Muslim. Mengeratkan hubungan sesama manusia. Sebab tu bila kita tengok suasana dalam negara kita khususnya, kalau kita tengok bila main raya, dulu tak ada orang buat jamuan raya, masjid buat. Dulu orang buat open house ni di rumah. Tapi bila start buat open house di masjid, buat di surau ni buat jamuan lepas raya, jamuan ni buat lepas raya, masjid ni buat jamuan lepas raya. Orang semua pakat turun. Kita mula kenal masyarakat. Dan suasana tu bagus. Panggil pula non-Muslim mai sekali. Mai kita makan sekali. Bukan ada apa pun, mai makan je. Rupanya teori ni telah dipesan oleh Nabi SAW 1400 tahun lebih. Dan kalau diamalkan, kita akan tengok suasana masyarakat akan jadi baik.
Awak yang nampak macam tak setuju nampak. Betul kan? Ya. Dan teori ni dah diberitahu oleh Nabi SAW lama dah. Kalau kita duduk dalam rumah tangga pun sama, kali-kali ajak makan di luar, insya-Allah jadi elok. Kita duduk dalam ofis, sekali sekala ajak kawan-kawan belanja makan, kita akan jadi elok. Duduk dalam masyarakat, makan elok. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, yang mana lepas sembahyang Isyak, kalau duduk dekat kursi tu, duduk menyembang kat kursi tu sambil minum air kopi, kita tengok sama-sama hak minum kopi tu, hubungan persaudaraan depa kuat tu. Depa jadi mesra. Boleh melawak, boleh sembang aku, huha, melawak kasar sikit tak berasa. Sebab apa? Sebab boleh minum sekali, dia mesra. Rupanya pesanan ni baginda SAW dah sebut pada kita 1400 tahun dulu. Dan saya rasa boleh kita hidupkan balik di kawasan belah ni lah. Khususnya kalau malam ni kawasan Sutra Prima lah. Dan saya tahu memang dah buat. Kekalkan benda tu. InsyaAllah hubungan akan menjadi sangat harmonis. Doa. Kalau kata Ustaz, saya dah bagi salam, tak jadi juga. Saya buat kenduri Ustaz, panggil orang turun mai, tak jadi juga Ustaz. Yang ketiga, baginda menyatakan wassalul arham, hubung silaturahim dengan maksud ziarah. Tak boleh kata saya, kami tak nampak saya, orang taman ni kami pun tak kenal, lama tak nampak dia, ziarah. Pergi jumpa, Assalamualaikum Haji. Oh, lama tak nampak Haji, ingat mati dah. Contoh kasar bunyi kan. Ingat mati dah. Dia kata saya macam mana kan, baru kena potong kaki ni, kaki tak ada, tu yang tak pergi surau dah. Oh, lawak kan. Tak apa kan, rupanya ziarah tu penting tau. Sebab tu kalau ayah perasan, kalau ibu-ibu perasan, perempuan ada lah. Lah no. Kalau ayah ibu-ibu perasan, orang tua dulu perasan lah. Orang tua dulu, contohlah, dia duduk di Semarang Jaya ni, saya buat contoh sini lah. Dia duduk Semarang Jaya. Adik dia duduk dekat Sungai Dua. Jauh tu. Tapi kalau kita tengok orang dulu-dulu, mereka tak ada kerja apa. Mereka berjalan rumah adik. Kan buat apa pun. Pergi tidur semalam. Malam nyembang, esok balik. Pergi tidur rumah adik 2-3 hari. Lepas tu balik. Walaupun nampak budaya tu simple, tapi budaya tu sebenarnya mengeratkan hubungan silaturahim. Senyap. Ustaz kata 10 minit nak habis ni, nak habis point ni kan, nak habis point ni kan. Rupanya perkara tersebut dia mengeratkan silaturahim. Sebab tu kalau rasa di komuniti ni boleh ajak pergi berjalan ke, mungkin ada di sini tuan-tuan yang dermawan, tak apa, jom kita buat rombongan pergi mana, kita buat rombongan pergi Kuala Lumpur, tak apa, bas saya sponsor, pergi 40 orang naik jalan pergi. Rupanya perbuatan tu nampak simple, tapi dia mengeratkan hubungan sesama anak Korea. Kita bukan nak cara besar ni, kita nak bagi anak Korea ni duduk bagi elok. Kalau anak Korea elok, insya-Allah kita akan tengok suasana harmoni itu timbul, kehidupan pasti jadi tenteram. Buat rombongan sana, buat rombongan sini. 3. Ustaz, kami dah try Ustaz, buat rombongan macam-macam rombongan dah Ustaz, pizu negara pun pergi dah. Tak jadi ke Ustaz? Last yang ni nombor 4. Tak boleh ke? Tak upaya, tak jalan Ustaz. Kami berkeli ke Ustaz? Nombor 4. Last ni. Yang ni habis meta lah. Nabi SAW bersabda, wassallu bil-lail. Okey, last kali. Tak ada dah. Tak ada khtiar dah. Nabi kata, bangun sembahyang malam, waktu orang ni semua lena. Kalau bahasa kita hari ni, dia simbol kepada doa. Bangun malam-malam, ya Allah, aku dah khtiar ya Allah. Nak bagi masyarakat aku jadi elok. Nak bagi anak Korea aku jadi baik. Nak bagi ni semua ada ni jadi elok. Nak bagi rumah tangga aku jadi baik. Aku dah khtiar semua dah. Tapi tengok gagal ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu, kaulah yang bagi jadi elok ya Allah. Aku dah khtiar dah. Lah aku tawakal, serah padamu. Dan kalau keempat-empat ni dibuat, insya-Allah kita akan tengok suasana harmoni sangat besar muncul wujud dalam masyarakat. No? Dan saya rasa ni antara perkara yang boleh kita ambil sebagai panduan untuk membentuk sebuah masyarakat yang baik, khususnya di Permata Ampau ni. Saya rasa boleh kot kita ubah pada satu suasana yang baru sampai masa lah. Pasal kita dah, zaman pun berubah, suasana berubah, masing-masing berada dalam keadaan suatu, kita nak sebutnya nak, hidup kita lah dah berubah. Jadi kita rasa suasana tu pun perlu diubah menjadi suasana yang harmoni. No? Itu saya sangat mengharapkan. Walaupun sekarang kita duduk dalam suasana yang panas lah, bahasa kita panas. Dan kawasan kita ni pun kawasan panas, betul. Tapi kita sangat-sangat mengharapkan agar hubungan sesama Islam dengan bukan Islam, kita semualah, time
Medan nak kelilah Sat. Tapi janganlah sampai tahap dia merawi sampai bertahun-tahun. Kita macam orang main bola lah, time keli. Time masuk dalam bola tu dengan apa? Slide tu, dengan tackle sana, pukul sana, sikung sana. Okay. Tapi habis main bola salah. Betul. Kita rasa sampai masa dah untuk kita bentuk suatu suasana yang baru tu. Kalau suasana ni tak muncul zaman kita pun, mudah-mudahan muncul zaman anak cucu kita ni. Mudah-mudahan mereka menjadi satu generasi yang baik, yang boleh menerima suasana yang baru, suasana yang lebih harmonis. InsyaAllah. Boleh kan? InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian tersebut ada kebaikan dan manfaat. Dan yang terakhir, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberikan peluang untuk bercakap malam ni. Dan saya mohon maaf lah sekiranya ada kesilapan, salah silap sepanjang percakapan saya. Dan saya menyerulah semua yang hadir pada malam ni, 19 hari bulan nanti, saya menyeru pada semua untuk kita sama-sama tunaikan kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia. Saya tak kempen, saya tak mau apa, cuma kita minta masing-masing kita tunaikan kewajipan. Kerana memilih pemimpin ni hukum dia wajib. Nak pilih siapa tu terpulang. Itu atas masing-masing, kepahaman masing-masing, pendirian masing-masing. Saya sikit tak mau terlibat dalam isu ni. Cuma kita minta 19 hari bulan tunaikan kewajipan. Ajak anak, isteri, menantu dan sebagainya untuk turun. Tunaikan kewajipan kita sebagai rakyat dalam memilih seorang pemimpin. Itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati negara kita, berkati negeri kita, dan berkati kawasan kita ni, kawasan Permata Mpok, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keamanan di kawasan kita ni, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf atas salah silap. Saya minta izin untuk undur dahulu. Ada tempat lain nak kena ziarah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.